Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar murid-murid? Baiklah, untuk hari ini kita akan melihat aspek tata bahasa, iaitu imbuhan akhiran. Sebagaimana yang kita boleh lihat, apa yang kita akan gunakan ialah buku aktiviti jilid 2 pada muka surat 23. Tajuknya Sanjungilah Mereka. Sanjungilah mereka. Okey. Jadi di dalam tajuk pun sudah ada imbuhan akhiran. Kita lihat di sini. Satu huruf saja dah jadi imbuhan. Okey, huruf I, maksudnya I. Kata dasarnya ialah sanjung. Imbuhannya ialah I. Bermaksud huruf I merupakan imbuhan. Okey, kita boleh masukkan ke dalam perkataan. Sanjungi, meterai, contohlah. Ya. Patuhi, kasihi. Okey. Dan selain daripada itu, kita ada lagi imbuhan akhiran, iaitu okay, kita tulis di sini, boleh nampak kan? Kita juga ada imbuhan kan. Kenapa cikgu letak tanda sempang? Ini maksudnya kata dasar. Di hadapannya kata dasar, imbuhan di belakang. Kan, dan satu lagi imbuhan an. Ini imbuhan yang sangat-sangat banyak digunakan sebagai imbuhan akhiran. Jadi kita akan lengkapkan dialog ini dengan imbuhan akhiran yang mana sesuai di antara tiga ni. Apa beza kan dengan an? Kan, dia akan berfungsi sebagai meminta supaya dibuat. An pula, dia akan tukar kata kerja menjadi kata nama. Ini yang dipanggil kata nama terbitan. Maksudnya kata nama yang terbit hasil daripada perkataan lain. Okey, imbuhan an dia jadi asalnya kata kerja jadi kata nama. Cuba kita tengok dalam dialog ataupun dalam perbualan antara dua orang pelajar ini. Rizan, tolong beri gambar-gambar tokoh kewangan negara itu. Ya, meminta supaya Rizan buat. Okey, meminta supaya Rizan buat. Buat apa? Beri pada dia gambar. Jadi, kita akan gunakan imbuhan kan. Tolong berikan gambar-gambar tokoh kewangan negara itu. Rizan pun respon. Nah, ini gambar-gambar tokoh kewangan negara yang kita mesti sanjung. Sanjungi. Okey. Kita guna imbuhan I. Ada lagi atau tidak gambar tokoh negara kita ini? Cuba buat semak dalam internet, Rizan. Okey. Cuba buat semak. Semak kata kerja, perbuatan. Okey, dia suruh buat semak. Imbuhan yang sesuai ialah an. Kita tak boleh masukkan kan. Kalau kan kena ada 2K di sini.
Satu untuk semak, satu untuk kan. Ini ialah an. Saya makan. Cuba buat saya makan. Asalnya kata kerja semak, tetapi betulkan jadi kata nama. Saya makan merupakan nama untuk perbuatan menyemak. Okey. Nama untuk perbuatan menyemak. Cuba buat saya makan dalam internet, Rizan. Rizan respon. Ada lagi, ini Tun Ismail Muhammad Ali yang amat saya minati. Bukan minatkan. Okey, yang amat saya minati. Apakah kehebatan beliau? Beliau memberikan sumbangan kepada ekonomi negara. Beliau menjadi Gubernur Bank Negara Malaysia selama 18 tahun. Kejayaan beliau memberikan dorongkan. Dorongkan maksudnya meminta supaya orang mendorong. Bukan. Ia merupakan satu nama untuk perbuatan mendorong, iaitu dorongan. Beliau memberikan dorongan kepada saya untuk menjadi beliau memberikan dorongan kepada saya untuk menjadi pakar ekonomi. Oh, begitu. Puji kata kerja. Tukar. Pujian dan sanjungan perlu kita berikan kepada beliau. Perlu kita berikan. Okey. Pujian, sanjungan kita bagi kepada tokoh ini. Baik. Ini sedikit perbezaan antara imbuhan akhiran. Yang jelas ialah imbuhan kan dengan an, sebab kebanyakan kita akan tertukar. Okey. Diharap kita dapat selesaikan latihan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baiklah murid-murid, sebelum ini kita ada buat latihan pada muka surat 23, iaitu imbuhan akhiran, dan di sini muka surat 24 buku aktiviti jilid 2 yang sama merupakan aktiviti 5B. Kalau 23 5A, ini 5B. Sama juga, masih lagi imbuhan akhiran. Baik. Imbuhannya juga imbuhan yang sama, imbuhan kan, imbuhan an dan imbuhan I. Masih ingatkah? Lagi? Bezakan dengan an. Mari kita tengok. Mari kita lihat imbuhan apakah yang sesuai. Pemimpinku sayang. Okey, tema yang sama berkait dengan tokoh. Tolong beri stem gambar Tunku Abdul Rahman itu kepada saya. Tolong, maksudnya meminta supaya orang itu berikan. Okey. Jadi secara jelas, tolong, maksudnya pada pelajaran yang lepas cikgu dah bagi tahu imbuhan kan ialah meminta supaya orang buat apa? Supaya berikan stem. Jadi imbuhan kan, tolong berikan stem gambar itu. Baik. Untuk yang kedua, ini stem-stem gambarnya tokoh-tokoh Perdana Menteri kita yang sebelum ini, Perdana Menteri Malaysia yang pertama sehinggalah yang keenam. Kehebatan Perdana Menteri Malaysia menjadi sebut orang ramai. Kita minta supaya orang sebut kah? Bukan. Jadi, bukan kan. Jadi, menjadi sebutan. Menjadi. Ini pun sudah jadi kata satu perkataan yang menjadi clue ataupun kata kunci untuk memaklumkan ini sebut kata kerja bertukar menjadi kata nama. Sebutan merupakan membawa maksud benda. Benda yang orang sebut-sebut. Okey. Untuk gambar yang ketiga dan keempat, dia bagi perkataan sahaja, kata dasar.
imbuhan tak ada. Di sini kita akan pilih apakah imbuhan yang sesuai, imbuhan akhiran yang sesuai untuk perkataan kasih dan serah. Lihat muka dia, ada senyum. Maksudnya dia ada perasaan kasih kepada tokoh ini. Saya menggantung bingkai gambar pemimpin yang saya kasihkan. Yang saya kasihan. Bukan. Kasihan, perasaan kan. Satu nama untuk satu benda untuk perasaan simpati. Jadi yang saya kasihi. Okey. Tolong serah dokumen keterangan diri untuk rekod. Tolong. Cuba kita balik semula kepada yang pertama. Kan sama ni. Ada tolong. Maksudnya minta supaya orang buat. Yang ini minta supaya orang buat apa? Minta supaya orang beri stem gambar. Yang ini minta supaya orang buat apa? Minta supaya orang beri. Serah tu sama dengan beri. Minta supaya orang beri keterangan diri. Dokumen. Jadi tolong serahkan dokumen keterangan diri untuk rekod. Bukan serahan. Serahan maksudnya satu nama untuk perbuatan menyerah. Okey. Perbuatan memberi. Yang ini dia minta supaya orang buat. Minta supaya orang berikan dokumen. Jadi imbuhan yang tepat ialah kan. Okey. Jadi dua latihan kita buat berkait dengan imbuhan akhiran. Saya harap kamu boleh kamu jelas tentang perbezaan penggunaan imbuhan dengan kata dasar. Okey, imbuhan akan mengubah maksud sesuatu perkataan. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.